kita sebagai masyarakat Islam, sebagai masyarakat awam, bila kita nak tahu tentang hukum hakam Islam, kita mesti akan bertanya, akan rujuk kepada asatizah ataupun alim ulama yang pakar dalam bidang fiqh. Jadi hari ini Iman nak kongsikan dengan korang tentang sebuah kisah sahabat Nabi SAW yang alim, yang warak, yang soleh, sehingga kan Saidina Umar Ibn Khattab pernah menyebut tidak akan lahir lagi seorang bayi-bayi ataupun seorang pemuda yang hebat sehebat Muaz bin Jabal. Disclaimer sebelum Iman nak mulakan perkongsian pada hari ini, Iman ambil kisah Muaz bin Jabal ini daripada kitab 60 biografi sahabat Nabi dan juga kitab hadis 40. Okey, seperti yang kita tahu, ketika perjanjian Aqabah yang kedua, terdapat 70 orang yang datang berbaiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah seorang pemuda Ansar yang tampan, yang apabila orang melihatnya, orang pasti suka dan terpesona dengan sikap dan juga ketenangan yang ada pada lelaki ini. Siapa dia? Iaitu Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ini adalah antara as-sabiqun al-awwalun, iaitu antara golongan yang pertama masuk Islam. Dan Muaz ini juga antara sahabat yang masuk Islam pada usia 18 tahun. Apa kelebihan yang tertonjol pada Muaz bin Jabal ini adalah dia memang terror, memang hebat apabila berkaitan dengan hukum hakam Islam. Sehingga kan Nabi SAW sendiri pernah memujinya, iaitu Nabi sebut apa dia? Umatku yang paling tahu tentang soal halal haram itu adalah Muaz bin Jabal. Kecerdasan otak dan juga keberanian Muaz bin Jabal ni dalam mengemukakan pendapat sering disamakan juga dengan Saidina Umar Ibn Khattab. Nak cakap beraninya, nak cakap dia sangat bijak orangnya. Dan satu ketika Nabi SAW dia nak hantar Muaz bin Jabal ini ke Yaman. Sebagai apa? Sebagai seorang guru, sebagai seorang ustaz, sebagai orang yang nak mengajar orang Islam di Yaman. Jadi sebelum Rasulullah nak hantar Muaz ni, Rasulullah uji dulu kelayakan dia ni layak ke tidak untuk menjadi ustaz di sana. Jadi Rasulullah pun bertanya kepada Muaz, "Wahai Muaz, apakah pedoman engkau apabila untuk engkau adili sesuatu perkara?" Jadi Muaz kata, kitab Allah. Jadi Rasulullah tanya lagi, sekiranya engkau tak temukan dalam kitab Allah? Muaz jawab, sunnah Rasulullah. Rasulullah tanya lagi, kalau tak ada juga dalam sunnah Rasulullah? Muaz cakap, aku akan berijtihad dengan akal fikiranku. Jadi Rasulullah apabila mendengar saja jawapan daripada Muaz bin Jabal ni, Rasulullah pun tersenyum. Rasulullah berseri-seri muka dia sebab dia berpuas hatilah dengan pilihan untuk menghantar Muaz sebagai ustaz di Yaman. Jadi masa nak hantar Muaz ke Yaman ni, Rasulullah dia sempat pegang tali unta. Rasulullah cakap kepada Muaz, "Muaz, nanti kita tak jumpa dah Muaz." Maka Muaz ni bila dengar Rasulullah sebut macam ni, dia menangislah. Rasa sedih sebab dia nak berpisah dengan Rasulullah. Tapi memang benar, Rasulullah meninggal, Rasulullah wafat ketika Muaz berada di Yaman. Okey, kita balik dengan cerita tadi. Sebelum Rasulullah nak hantar Muaz ke Yaman ni, Rasulullah sempat mendoakan Muaz. Apa doa Rasulullah? Rasulullah kata, "Semoga Allah memelihara engkau wahai Muaz, depan engkau, belakang engkau, kanan engkau, kiri engkau, atas engkau, bawah engkau, dan semoga Allah menjauhkan engkau daripada segala kejahatan manusia dan juga jin." Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah naik unta bersama dengan Nabi SAW. Nabi duduk kat belakang dia. Jadi Rasulullah pernah sebut kepada Muaz, Rasulullah kata, "Muaz, aku sayang pada engkau Muaz." Jadi Muaz ni bila Rasulullah sebut macam tu, dia rasa sangat seronok. Dia cakap, "Ya Rasulullah, saya pun sayang kepada engkau ya Rasulullah. Sebagaimana engkau sayangkan kepada aku sayang kepada engkau kerana Allah. Kerana itu wahai Muaz, jangan pernah engkau tinggalkan doa ini selepas solat." Apa doa tu? Doa tu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maksudnya, ya Allah, engkau bantulah aku untuk mengingati engkau, untuk berterima kasih kepada engkau, untuk berbuat baik kepada engkau dan juga untuk beribadat kepada engkau dengan sebaik-baiknya. Dan diceritakan juga oleh Abu Muslim Al-Khawlani, dia cakap dia pernah masuk dalam sebuah masjid yang mana ketika itu ada sebuah majlis yang dihadiri oleh ramai para sahabat veteran. Antaranya adalah Abdullah Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Maktum dan juga sahabat-sahabat yang lain lagi lah. Dan ketika itu dia cakap, aku nampak ada seorang pemuda yang tampan sedang berada di depan mengajar. Dan apabila ada saja khilaf di antara para sahabat yang lain, mereka segera bertanya kepada pemuda tersebut. Jadi aku pun bertanya kepada sahabat-sahabat yang ada di situ, siapakah lelaki tersebut? Jadi mereka kata, itulah Muaz bin Jabal.
Antara sahabat yang sering meminta pandangan ataupun buah fikiran berkaitan dengan hukum hakam adalah Amirul Mukminin, iaitu Umar bin Khattab. Tapi Muaz ni antara sahabat Nabi SAW yang pendiam. Dia akan bercakap, dia akan berbicara apabila orang ramai minta pendapatnya. Dan kalau ada apa-apa perselisihan faham, orang akan rujuk dia untuk diputuskan keputusan ataupun jawapan daripadanya lah. Tapi akhirnya Muaz bin Jabal ni telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia yang muda, iaitu pada usia 33 tahun ketika pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab akibat penyakit taun. Apa yang boleh kita belajar daripada kisah Muaz bin Jabal ini adalah kita bila nak menimba sesuatu ilmu itu, biarlah berguru dan bertanya kepada orang yang ada autoritinya, orang yang ahli dalam bidang tersebut. Dan jom sama-sama untuk kita tambah lagi ilmu pengetahuan kita, tambah-tambah lagi berkaitan dengan ilmu hukum hakam Islam.